tukarlah baju tu. Yang baju kiki lala tu, tolong pergi Facebook saya jap, tengok ada tak? Ya, awak lah. Tolong buka Facebook saya jap. Tengok ada tak live. Okey tak? Korang wajah dah usang, kiki lala bajunya. Mampui. Tak, ini semua bini dia punya pasal. Kak Rohani. Nak sedondonnya pasal, pergi majlis kenduri yang ini, anaknya dah baju belang-belang, kiki lala. Menggelupur cari kat mana nak cari baju kiki lala nak sama. Dah sudahnya, laki dia usang tu, bulu kening sampai putih, baju kiki lala pakai. Nampak kesian tak kesian? Nak sedondonnya pasal, apa dia rumit sangat hidup ni? Letih betul lah. Bukan boleh connect TikTok dengan Facebook ke bang? Tak boleh. Kalau dah terdesak, baloi ke AKPK. Okey. Mai senyap kawan-kawan semua. Tak, kita serius sikit. Sini sekejap Mai. Ni saya nak ajar korang skill orang dewasa. Okay, sesiapa yang tak tahulah. Saya bukan nak promote benda ni, tapi daripada kau hentak kepala ataupun telan Panadol, betul lah berisap gam. Baik macam ni guys, kawan-kawan semua. Tidak dinafikan dalam hidup ni, kita semua akan tercaples. Okay, kita akan buat silap, terutamanya berkenaan dengan pinjaman-pinjaman kepala bana ni. Sebab yang pertama, entah macam mana, kita kurang exposure tentang cara yang betul menguruskan keuangan. Kurang. Bukti dia kat sekolah tak ada subjek ni. Tak ada subjek ni. Tak ada. Yang ada, apal nama penjajah ada. Tapi subjek macam ni tak ada. Yang betul-betul serius ni tak ada. Jadi bila orang tu dah besar, so dia faham kalau tak ada, kena pinjam. Betul tak saya tanya korang? Kebanyakan daripada kita faham. Kalau tak ada, kena pinjam. Pinjam kat siapa? Pinjam bank. Betul? Okay. So katakanlah ada satu orang nama Rosli. Rosli buat silap. Dia buat loan yang sebenarnya tak perlu pun. So yelah, waktu nak pinjam tu dia tak fikir banyak. Dia fikir nak selesaikan masalah. Masalah pun tak berat mana. Nak gaya, sofa nak baru. Lepas tu nak buat majlis-majlis sikit, nak ada duit cash. Itu je masalah. Sebenarnya tak ada sofa pun tak apa. Tak buat majlis pun tak apa. Tapi disebabkan nak ada sama macam orang lain, dia pun buat loan. Okay, personal loan. So lepas beberapa tahun, payslip dia dah start berat sebelah. Maksudnya, duit keluar lagi banyak daripada duit masuk. Lepas tu dia jadi tergapung. Gaji dia katakanlah 3,000. Bayar hutang je 2,000. So tinggal 1,000. Dia lupa nak kira bahawa dia pula jenis keturunannya jenis mudah membiak. Jadi tiap-tiap tahun dapat baby. So bila dapat anak pula, dia lupa nak kira. Kos membesarkan anak, mana boleh pakai lampin dah. Siapa nak kena berus benda tu? Mesti boleh pakai mami pokok bana yang jenis pants. Lepas tu cost of living semakin meningkat. Jadi apa akan jadi kat dia? So gaji yang dia dapat, so dia bayar hutang, akhirnya nak survive hidup pun tak boleh guys. Kau faham? Ini realiti ni. Ada yang tengok ni dia angguk-angguk. Tapi tak apa. Kita semua buat silap. So saya nak bagi tahu korang apa boleh buat. Okay? Sebab kalau korang tak buat sesuatu, sampai tiupan sangkakala hidup korang jadi slave. Kau kerja keras, bayar hutang. Kau kerja keras, baru mampus, bayar hutang. Jadi slave guys. You are not going anywhere. Okay, so apa kena buat? Apa? Suara tak jelas. Hello. Sekejap. Facebook kenapa? Okay guys, suara. Kuatkan korang punya ni mic, sebab tadi korang tengah tengok video yang wanita joget tu. Jadi korang kena slowkan volume, betul? Tapi ni dah sekarang. Faham? Yang masa korang bawah tangga tu, itu lain. So bila sekarang, kuatkan volume tu. Jangan salahkan saya. Saya mikrofon 2,000 lebih saya beli.
Takkan saya nak beli sampai yang berapa ribu. Faham? Jadi korang punya hal. Sebab tadi korang menggelopo slow kan korang punya handphone. Okay? Okay. Okay, sekarang okay. Bagus. Okay, berbalik kepada tadi. Okay, kalau hutang bank. So apa korang kena buat? Pertama, ramai orang tak perasan. Korang setuju tak? Ramai orang, sama macam saya lah. Ini saya cakap, okay, saya lain dengan orang lain. Orang lain cakap benda yang dia belum jadi lagi. Tapi saya cakap based on pengalaman saya. Saya banyak silap. Dulu saya faham apa tau. Kalau ada masalah keuangan, benda yang paling utama saya cut adalah makan. Itu yang makan hari-hari roti jagung gardenia. 3-in-1 latte. Okay, now, cuba kau fikir logik. Dalam keadaan kita memerlukan tenaga dan otak yang berfungsi, kalau kita tak makan benda-benda yang bagus, macam mana kita nak membangunkan hidup kita, nak keluar daripada hutang? Betul tak? Logik tak? So ini yang ramai orang buat. Apa-apa berlaku kat finansial dia, first dia akan cut makan dulu. So sebenarnya kena cut benda lain. Makan mesti benda-benda yang bagus, boleh bagi kepala otak berfungsi, mesti boleh makan benda-benda yang memberi nutrien. Okay, so apa boleh buat? Kepada yang tanya tadi kan, kalau kau buat loan bank, sebenarnya ada satu agensi di bawah bank negara ni, dia membuat servis ni lah. Servis dia restruktur kau punya loan, kau punya monthly payment, supaya tujuan dia supaya engkau boleh bernafas sikit. Nama dia AKPK. Kau bawa kau punya payslip, kau cerita kat dia. Jangan lari. Pergi cerita, bawa payslip kau semua, kau bagi tahu dia, saya sekarang ni sampai nak makan pun tak ada duit. So tolong fikirkan macam mana saya nak restruktur balik saya punya bayaran bulanan ni. Okay, so kalau lulus, nanti dia akan bagi advice. So lulus, katakanlah kau hutang 1,000. Dia tengok payslip kau teruk sangat, nak hidup pun tak. Dia ada standard dia kira berapa cost of living kan. So mungkin dia akan, okay, sebulan nak bayar 200 sahaja. Daripada 1,000 bayar 200. So kau ada extra 800. So dengan extra 800 ni, kau kena gunakan untuk meneruskan kau punya kehidupan dan kau tetap kena kerja keras untuk earn more. Bukan dapat extra 800 beli baju padini. Kau faham? Okay? Supaya bernafas sikit. Jadi kau tak ada sampai terapung, stres. Okay? Itu cara dia. Boleh guys. Lepas tu jangan sampai apa, tak semua masalah boleh selesai. Jangan sampai rasa nak tamatkan riwayat dalam hidup lah, empas kepala kat dinding lah, alah. Hutang kowe je pun. Faham? Sampai tak sanggup untuk teruskan hidup lah. Astaghfirullahalazim. Korang ni macam mana? Letih betul lah. AADK boleh selesaikan hutang. AADK tu yang isap dada. Lain-lain, jangan campur aduk. Dia PTPTN. Okay? 800 boleh simpan, dia sering dapat kawal kewangan sahabat ikut kawan. Betul. Tuan, benda-benda ni kadang tak ramai yang tahu. Contohlah, tadi saya dekat highway. Ada orang menggelupur pasangan suami isteri. Isteri dia letak kad tu tak boleh top up. Okay? So dia laki tu bawa bahrum. Isteri Latifah. So isteri pun keluar kelang kabut nak pergi top up kan. Saya tengok gaya Latifah ni macam PK Ham. Jadi saya rasa ada orang tak tahulah. So benda sebenarnya nak top up ni pakai phone pun boleh. Kau belilah kad Tashengo yang boleh top up pakai phone tu. Jadi kau duduk sebelah. Bukan kerja kau tengok story je hidup kau. Faham? Yang wanita. Kepala otak korang. Duduk sebelah, standby, bantu apa suami tu. Okay, tengok Tashengo apa tu. Okay, saya top upkan apa semua.
Ini duduk sebelah, tengok story orang ni makan apa, dia gaduh dengan siapa. Mana tak rosak otak kau? Kau faham tak? Dia tak pandai belajar lah. Mana ada orang lahir-lahir tu berhenti urus kata Senggo. Semua benda kena belajar dalam hidup ni. Itulah korang sibuk belajar benda yang tak ada manfaat dalam hidup, buat apa? Okay? Letih betul lah. Takkan benda ni pun saya nak bagi tahu, tapi kena bagi tahu ada yang tak tahu. Dia masih baca surat khabaran yang siang pau. Yang kau pun anak-anak ajarlah. Okey, letih lah. Dah lah beratur panjang. Orang pula belakang, kau ingat dia sabar ke? Kau ingat orang belakang boleh sabar? Kita tak apalah wajah macam ni, tapi self control ada. Kan? Orang belakang horn, siapa yang kena? Kita top up ada, dia yang tak ada. Tapi horn tu dia tak lalu kita tau. Dia bukan pergi tujah terus depan, dia lalu kita. Jadi kita yang geram. Faham? Kau ambil take note sikit. Ada banyak jual lah kat Tashengo yang warna macam nak ke biru nyaris pink tu. Lepas tu kau install lah Tashengo e-wallet kepala bana apa semua. Standby. Okay, lepas tu ni. Letih lah korang semua Aziz Walter nak ajar. Lagi satu, ni skill untuk hidup. Kalau dekat tol, ini saya punya pengalaman. Sebab saya miskin lama. Okay. Kalau dekat tol, katakanlah kita bukan saja duit tak ada. Duit shilling pun dah habis kurik bawah tak ada. Kalau sekarang ni betul ada kad debit punya machine. Bukan tak nak pakai. Dalam kad ni pun dah tak ada apa. Kalau dah teruk sangat, okay, jangan kelang kabut. Jangan sampai langgar lah. Lepas tu follow dekat, pagar terbuka je, lari. Jangan sampai macam tu. Ni saya ajar korang skill. Mana-mana tol yang korang tak ada duit nak bayar, okay, pertama, korang pergi dekat yang dia punya box tu yang ada juru tol. Ni pengalaman saya, guys. Pergi dekat tempat yang ada juru tol, mengaku je cakap dia, Kak, dalam ramai-ramai juru tol yang pernah saya jumpa, senyuman akak yang paling manis yang pernah saya nampak. Suatu akak tu akan tersenyum sebab dia bekerja sugul, guys. Duduk je tu kan. Tak ada hiburan. So dia akan senyum. So lepas dia senyum, itu waktu dia. Kau bagi tahu dia, Kak, cerita dia macam ni. Kehidupan yang mencengkam dengan SST, PTPTN dan sebagainya, bla 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 bla. Pendekkan, Kak, sebenarnya saya duit cash tak ada, duit dalam bank apa pun tak ada, Kak. Jadi boleh tak Kak tuliskan receipt, ambil nombor plate saya, nanti saya lalu lagi dekat sini, bila saya dah ada duit sikit, saya bayar. So, memang ada, guys, SOP dia. Saya banyak kali waktu miskin dulu, banyak kali saya buat benda ni. Sampai akak tu saya berhenti je. Macam biasa macam biasa. Tak, dia memang SOP. Dia akan keluar. So dia akan tulis, dia ada surat-surat dia. Dia akan ambil nombor plate kau. Lepas tu dia bagi kau receipt tu. Ikutlah kau lalu tol mana. Tapi kau tak boleh lah kau lalu plus bayar dekat tol Duke ke, tak boleh. Dia dekat tol yang kau guna tu. Faham? Lain kali kau lalu, kau tunjuk dia receipt, kau bayar berapa yang kau kena tu, bayar cash. Okay? Catat benda ni. Lepas tu korang pun yang bapak-bapak pun ajar anak-anak. Kawan-kawan semua minta maaf lah keras sikit match ni yang lelaki semua. Guys, kawan-kawan semua, kita kena mansuhkan. Alamak, habis top up lah. Okay. Kawan-kawan match ni, kawan-kawan lelaki, boleh tak kita kan start hari ni, kita kena mansuhkan menjadi lelaki yang banyak diam. Boleh, guys? Kita sebagai lelaki, kita kena tahu banyak benda dalam hidup. Supaya bila anak kita dah dewasa, umur 18, kita boleh ajar dia banyak benda pasal hidup. Kita bagi tahu dia even pasal tol. Kalau dia anak perempuan, kita bagi tahu dia adik. Kalau masuk lift, kalau dia ramai lelaki, jangan masuk sebab awak perempuan. Tak elok, tak manis dipandang. Sebab lelaki semua akan tengok awak daripada belakang. So, boleh tak kawan-kawan lelaki, kita kena bagi tahu anak-anak, keluarga kita benda-benda small-small ni. Kena ada sesi teach and learn. Ini peranan lelaki. Tapi bila lelaki banyak diam, spek atas hidung, baca surat khabaran yang siang pau, apa pun tak cakap, macam mana? Itu yang terapung budak-budak ni.
Boleh tak kawan-kawan semua? Okay? Ini kita nak kena repair ni. Kita kena start generasi kita yang hari ni. Bagi tahu dia, okay, kalau lalu tol, kalau tak ada duit, jangan panik. Keluar daripada kereta, jumpa jurutol, bagi tahu tak ada duit cash, tak ada duit dalam bank, tak ada kad, apa pun tak ada. Tolong bantu saya puan, tuliskan nombor plate saya akan selesaikan kemudian. Faham? Waalaikumsalam. Okay, ada soalan? Puan tu cakap pergi mampus, dik. Tak adalah. Tak, kalau sebab tu kita pun kena adalah skill sikit kan. Kadang-kadang orang kau dah lah nak minta tolong, engkau cakap tak ada duit lah. Tak ke mengamuk kat rohani tu, dia pun ada masalah dengan laki dia. Betul, si Zubaidi kadang dia tol tu, dia pun ada masalah dia. Tak ada duit lah. Mana boleh macam tu? Kita dah lah salah. Pertama, ni saya ajar korang skill hidup. Apa-apa, kalau salah nombor satu, minta maaf dulu. Dia somehow, perkataan minta maaf ni boleh meredakan banyak kemarahan. Betul tak? Siapa setuju? Start dengan minta maaf. Maafkan saya minta maaf. I am sorry. Start dengan minta maaf dia dulu. Jadi orang tu lembutlah hati dia. Faham dia Aiman? Faham man? Aiman Johari. Awak dah lama saya tengok gambar profil dalam kereta tu. Bawakan keluar slow-slow man. Jangan lama sangat duduk dalam kereta. Korang pun satu. 6 tahun lepas tengok live saya gambar dalam kereta. Hari ni masih gambar profil dalam kereta. Saya kadang-kadang tertanya, tak keluar ke? Sebab korang kena contohi segelintir wanita. Setiap hari gambar profil lain. Setiap hari wallpapernya lain. Segelintir bukan semua. Ada itu setiap hari itu okey lagi. Dia ada setiap 1 jam. Contoh 1 jam yang pertama gambar macam ni. 1 jam lagi satu belah kiri pula. Dia lain guys. Okay? Dia tak boleh selfie. Dia tak tahu kenapa zaman moden ni lain sikit pembawaan dia. Bukan semua Kak Rohani sabar segelintir. Okay, saya geram Ustazah Latifah apa ke nama, tutup kedai ramai happy. Sekolah dia orang ni sikit. Oh. Tak. Itulah sebenarnya. Yang Ustazah mana Maafkan saya, Ustazah makin ramai sekarang ni. Tapi sebenarnya meniaga ni kan tutup-tutup ni semua, entahlah, masyarakat kita dia lain sikit pembawaan dia kan. Kita suka bagi tahu semua. Apa kita letak dalam resepi apa, sale berapa, anak sekolah mana, laki kita pakai baju apa, bini suka makan apa, hari ni pergi mana, berapa rugi, kat mana yang tak okey, semua bagi tahu semua. Tak tahu apa macam mana pembawaan. Saya rasa in this modern world, benda-benda privacy tu dia dah macam tak ada lah. Kan? Dia tak ada disebabkan kita sendiri yang suka, tak tahu lah sebab apa, validation ke apa. Guys. Okay, saya nak bagi tahu korang, kawan-kawan, lelaki atau wanita, mungkin korang tak tahu. Saya tahu ada orang dia perjuangan, dia selalu cerita benda-benda privacy hidup dekat media sosial ni, dia kata itu adalah sebagai memori kan. Betul, saya tak nafikan. Dia adalah sebagai memori lah, gambar, video, semualah. Cuma untuk orang lain, dia adalah data. Terutamanya kalau untuk orang-orang yang berniat jahat. Kau faham? Dia adalah data. Data yang boleh diguna pakai untuk buat apa-apa yang tak elok, kawan-kawan semua. Kepada sesiapa yang tak perasan lah. Okay?
Sebab tu kadang kita pelik kenapa ada orang kena scam, transfer duit. Cuba kau fikir logik. Macam mana dia tahu kau ada banyak duit? Lifestyle kau duduk mana? Kau kat mana? Apa kau buat? Bini kau siapa? Pak lang kau siapa? Okay? Jadi saya nak mendorong je lah. Korang nak buat ke tak suka hati. Tapi saya nak dorong je korang. Saya ada cadangan yang lebih baik lah. Contoh, katakanlah hari jadi anak kau. Okay? Hari jadi anak kau ni, kau kena ucapkan pada dia. Tapi apabila kau ambil gambar anak kau ucapkan hari jadi anak kau, happy birthday, sayangku. Tapi kepada umum ni, apa matlamat dia, samalah macam kau nak bagi tahu isteri kau sayang dia, tapi kau bagi tahu dia kepada seluruh jagat raya. So what's the point? So sebab tu ramai orang di zaman moden ni dia depressed, ada anxiety, macam-macam benda tau. Sebab dia tidak boleh lagi mengenal pasti bagaimanakah untuk merasai kebahagiaan. Dia tak reti dah. Sebab dia rasa bahagia ni bila ada validation, ada pengesahan daripada orang, sama ada orang like ke, orang tengok ke atau orang komen. Kalau tak buat, okay, saya nak bagi tahu kadang-kadang kan, samalah wanita ke lelaki, ramai orang dia salah faham tau. Sebab tu kan, sebenarnya kita tak perlukan apa-apa pun untuk rasa bahagia. Ramai orang ingat, oh aku bila ada duit banyak, aku akan bahagia. Bila aku ada pasangan, aku akan bahagia. Bila aku ada rumah besar, aku akan bahagia. Korang percaya tak cakap saya? Apabila seorang tu, ketika dia seorang diri dengan apa sahaja yang dia ada pun, dia tidak boleh rasa happy dan bahagia. Esok, kalau dia ada pasangan pun, dia tetap akan jadi orang yang ada problem. Dia takkan happy. Esok, bila dia ada rumah sebesar mana pun, dia takkan happy. Esok, dia ada duit banyak macam mana pun, dia takkan happy. Esok, dia pergilah bercuti ke mana-mana pulau di Azerbaijan sekalipun. Lepas dia balik, negara ni balik, dia akan rasa tak happy. Kau faham tak? So kita semua kena praktis happy dan bahagia ni dengan apa yang kita ada. Contoh, nak minum latte dekat Mint Coffee, baru rasa happy. Tak, kau kena start rasa happy walaupun minum kopi cap seredak mengkuang, apa-apa nama pun, sorang-sorang kat rumah, walaupun tak ada ambil gambar, kau still rasa happy. Faham? Sebab saya ramai kesian guys, kawan semua. Lelaki ke wanita kan. Dulu ketika dia single, dia adalah orang yang sangat membosankan. Dia tak suka belajar benda baru. Dia tak ada progress dalam hidup dia. Dia ada problem dengan diri dia. So bila dia kahwin, dia ingat pasangan dia, suami atau isteri dia akan membahagiakan dia. Tapi dia silap. Kau faham tak? So dia jadi end up apa tahu? Dia akan salahkan orang lain. Kenapa aku tak bahagia? Fuck you. Tak ada siapa-siapa bertanggungjawab terhadap kebahagiaan kau. Do you understand? Okay, tak ada siapa punya tanggungjawab. Dia tanggungjawab kau. Kau faham tak? Rosak otak. Faham tak? Siapa yang adik-adik yang single semua? Ada yang single, adik-adik laki, Azim, Habil apa semua. Bil macam Habil. Dia kata, tuan, saya dah ada isteri nanti, mesti saya akan happy. Kau faham Habil? Dia DM saya. Masa tu lepas isyak. Bila saya dah kahwin nanti, mesti saya happy kan? Dah ada orang masak kepala otak kau. Kenapa dia rasa sogol? Waktu tu dia tengah makan kat kedai mamak. Mamak pula gaul berbulu tangan. Lepas tu ditemani sirap selasih. Lepas tu dia tengok story, tengok kawan-kawan dia yang dah kahwin. Lepas tu ada gambar dinner bersama Habi. Atau cuben-cuben. Cuben napak dia cuben. Okay. Dinner bersama cuben. Abil pula tengah makan nasi ni berbulu tangan. Bukan bulu biasa melengkung. Lebat pula tu. Abil, Allahu Akbar. Dia kata, kenapakah aku tidak gembira? Dia tak boleh Abil. Abil kena start rasa gembira, start walaupun makan kat kedai mamak tu,
walaupun yang hantar lauk tu berbulu tangan dia, waktu tu dah start happy dah. Esok bila ada isteri yang masak dengan penuh kasih sayang, akan jadi 10 kali ganda lagi happy. Faham? Okay? Tak, ni betul kawan-kawan semua. Ni saya nak bagi tahu korang skill untuk hidup. Sebab kita belum cerita pasal macam mana nak cari duit lebih, macam nak bangunkan hidup. Sebab kita ada ramai orang ada problem dengan diri dia, kawan-kawan. Dia pergilah surkus keusahawanan banyak mana pun. Dia join lah mana-mana tim tafakul. Dia join lah affiliate ke TikTok ke mana-mana pun. Tapi kalau dia tak solve problem dengan diri dia, dia tidak akan ke mana-mana, guys. Ramai orang ingat, dia kena selesaikan dengan benda luar. Kau faham? So, semua orang kena belajar heal daripada dalam ni. Daripada diri dia. Mana taknya kau bayangkan, macam mana kau tak rasa bosan dengan hidup? Saya tak memburu, susah nak dapat pasangan, tuan. Tak, Bil, sabar, Bil. Faham ni, 6.48 ni saya syak Bil dah start kat mamak ni. Bil, maaf Bil jap, saya dah start bau isteri saya masak. Allahu Akbar. Bil, bila kita kahwin, Bil, dia macam mana nak cerita? Sorry Bil, kepada yang single, dia macam ni Bil. Kita tengah duduk ni, dia punya bau masakan tu dia datang sekali dengan kasih sayang tau. Macam percintaan. Waktu pertama kali, dia, bau dia tu. Dia lain Bil. Okay? Waktu bila makan, mata bertentang mata. Habis single kan, biasalah. Memanglah bau asap kena mamak tu bau asap sikit. Lepas tu korang sebelah pula isap Nusantara. Orang sebelah isap Nusantara, kejap-kejap bakar, sama bakar, kejap bakar. Mampus semua, mampus. Mana tak bahagia. Aduh. Real bang, saya dah alami kasih sayang tu betul. Okey, jadi kepada adik-adik, saya bukanlah nak bakar korang ke apa, bukan. Bukan, sebenarnya dia macam ni. Ada sebab ada ramai yang dah boleh kahwin dah tapi masih bercinta, macam Azim. Dah boleh kahwin dah tapi masih bercinta. So dia bila bercinta tu dia, bayangkan Azim keluar dengan girlfriend, okey, lepas tu tersentuh kulit, berdosa. Betul? Tapi kalau kahwin, tersentuh. Tersentuh, membawa kepada perkara lain, dapat pahala. Itu lain dia. Lepas tu, bayangkan Azim, Abil semua ni. Dia orang kerja tau, budak-budak ni. Kerja, setiap bulan bagi nafkah kat girlfriend dia. Zaman moden ni kau bayangkan. Belikan top up, bagi nafkah, teman pergi Watson, beli temulawak. Girlfriend ni nak tengok wayang dengan kawan-kawan dia. Abil bagi duit. Okey, bayangkan. Satu apa pun tak dapat. Tapi kalau kahwin, bagi 20 sen pun dapat pahala. Bagi duit dapat pahala. Cakap benda-benda baik dapat pahala. Tolong menolong dapat pahala. Berjimat dapat pahala. Faham? Dapat apa berjimat? Yelah, itu yang bahaya zaman moden ni. Sorry to say lah guys. So bila akhir zaman dan zaman moden ni, persetubuhan sebelum kahwin tu dia jadi benda biasa. Kan? Jadi benda biasa. Sebab tu nak kahwin tu fikir untuk apa kahwin. Sebab kalau nak berjimat, anytime boleh dapat. Sebab tu kawan-kawan saya ingatkan lagi sekali. Allah sebut dalam Quran, jangan hampiri zina. Bukan jangan berzina, jangan hampiri zina. Allah sebut dalam Quran. So jagalah diri masing-masing. Sebab kita semua akan mati guys. Dan kita akan ditanya tentang apa sahaja yang dikerjakan di muka bumi ni. Okay? Teruskan jadi orang baik. Doa banyak insyaAllah. Selamat dunia akhirat. Saya nak kahwin tapi lepas raya ni bang.
Terima kasih Dik, tapi kita belum tanya lagi. Okay? Sesiapa yang nak bagi tahu bila kau nak kahwin, tunggu. Kita akan tanya di hujung live ni. Tahan sikit. Okay? Tak, kita belum tanya lagi. Tahan dulu, sabar. Dia ada sesi dia. Dia ada sesi dia. Dia ada sesi dia, sabar. Kahwin dengan beli kereta mana lebih baik, Arif? Kahwin, Arif. Kahwin lagi baik. Sebab apalah gunanya kereta tanpa orang rumah di sisi. Sama macam beli rumah kan. Ada orang kata beli rumah, ada adik-adik yang masih muda tanya kan, bang, mana dulu, beli rumah ke kahwin dulu? Saya cakap dia, apalah gunanya rumah tanpa orang rumah? Betul tak kawan-kawan? Sebab kalau kau ada orang rumah, engkau boleh sama-sama memiliki rumah. Boleh mendirikan rumah. Faham? Bayangkan rumah besar. Ada rumah. Lepas tu tak ada rumah. Untuk apa? Okay. Thank you bang atas nasihat. Saya sama Azhan. Azhan jadi orang baik Lagu Tamil tajuk apa tak bang? Saya dah pernah bagi tahu dah itu hari. Una zona nur tersana mana tak pada mana Allah mana ada kau pak. Dapat. Pen mesti mau standby. Saya sekali je tak boleh ulang. Banyak kali dah bagi tahu, letih lah korang ni. Macam mana nak stabilkan emosi kadang naik dia turun di waktu muda ni tuan Ilyas? Okay. So, okay, siapa ada masalah emosi yang tidak stabil guys? Maksudnya siapa? Tiba-tiba kejap-kejap sugul, kejap-kejap tergapung, kejap-kejap sugul, kejap tergapung. Mari sini. Saya tak nafikan. Zaman moden ni memang ini antara challenge. Sebab satu, media sosial. Kedua, hidup yang makin keras. Okay, saya nak share dengan korang. Cara dia ambil pen dengan kilometriko bana dengan kertas A4. Okay. Dia ada praktis dia korang kena buat. Tapi korang kena buat. Kalau korang tak buat, korang akan terus sugul. Dan tak ada siapa peduli. Okay. Now, pertama. Saya bukan doktor. Saya bukan doktor. Dan saya tak pedulilah apa doktor punya teori. Sebab korang kena faham. Kalau korang rasa hidup korang ada banyak tanggungjawab, korang rasa stres dengan hidup, korang kena tahu bukan korang seorang. Semua orang kena tahu, bukan korang seorang ada banyak tanggungjawab dalam hidup ni. Okay? Saya lelaki juga. Saya dah kahwin, ada isteri, ada anak-anak. Kuda pun ada. Kucing ada macam-macam bisnes. Follower ada ramai. So ada banyak benda nak buat. Stres tak? Stres. Dan sebelum saya capai kejayaan pun, ketika hidup keras, stres tak? Stres. So saya cerita ni based on apa yang saya percaya. Korang tak percaya, pergi mampus sama korang. Saya dapati antara salah satu faktor yang jitu, yang botak sial. Sabar. Siapa nak maki tunggu dulu jom. Sesiapa yang ingin memastikan dia punya mental sentiasa dalam keadaan strong. Okay? So nombor satu, khususnya lelaki, wanita pun boleh ikut. Jangan pisahkan aktiviti fizikal daripada rutin hidup. Okay? Dapat guys? Catat lagi sekali. Nombor satu, jangan pisahkan aktiviti fizikal daripada rutin kehidupan. Sebab ini saya recall saya punya life. Okay, sebab saya membesar daripada zaman kanak-kanak remaja, saya memang membesar high intensity sebagai atlet. Saya blessed, alhamdulillah. Saya punya jalan saya Allah tetapkan macam tu. Tapi kalau korang bukan, saya bagi tahu korang. Sekarang ni, sesiapa selalu ada masalah emosi. So nombor satu, untuk repair benda ni, korang kena ada aktiviti fizikal. Tak boleh pisahkan daripada kehidupan. Okay? Sebab, kenapa tau? Bila kita buat aktiviti fizikal, pertama,
otak kita akan keluarkan hormon endorfin yang membuatkan kita feel good, kita rasa positif. Itu pertama. Kedua, bila kita buat aktiviti fizikal ni, dia adalah aktiviti yang menyakitkan dan memeritkan. So imagine setiap hari kita train kita punya fizikal dan mental kita dengan kesakitan. Okay? So apakah jenis kesakitan yang kita tak boleh lalui dalam hidup? So kita always bersedia. Kita bersedia kita punya fizikal dan mental untuk bertemu dengan hidup. Itu yang pertama. Kedua, untuk yang beragama Islam. Okay? Untuk yang beragama Islam, saya yakin semua orang kat sini bagus. Jaga solat, sentiasa berzikir dan sebagainya. Cuma saya dapati salah satu benda yang saya buat dan saya dapati cara saya melihat hidup ni sangat berbeza adalah apabila saya mula baca dan faham the whole Quran. Saya ulang lagi sekali. Jadi saya dorong orang lain buat apa yang saya dah buat lah. Yang saya tak buat, saya tak tahu. Baca dan faham the whole Quran. Sebab based on pengalaman saya, dulu saya baca Quran ni saya tak faham. Okay, so dia punya rasa tu dia tidak begitu mendalam sehinggalah bila saya baca dan faham. So antaranya saya baca saya jumpa surah Taha ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Okay? Hello. Sekejap Apa salah? Apa tergapung? Sangkut Tadi ada dia keluar, dia kata lagi 1 minit je saya punya live. Asal? Saya kalau nak cakap benda-benda baik ni banyak gangguan lah guys. Ujian. Saya sebenarnya ramai je orang tak suka saya. Kan, tapi saya yakin saya tak ajak orang buat jahat. Dan saya yakin sesiapa yang tak suka saya, dia orang baik. Sebab manusia semua baik. Sehinggalah mereka dirasuk setan. Itu je. Sebab setan ni, dia akan memastikan anak-anak Adam ni beramai-ramai tercampak ke neraka Jahannam. Betul? So manusia semua baik. Saya tak ada masalah dengan manusia. Sesiapa tak suka saya pun, saya okey. Sebab saya yakin dia adalah orang baik. Dia cuma dirasuk setan saja. Musuh saya adalah setan. Dan samakah kita semua? Kita semua, musuh kita setan je, bukan manusia guys. Okay? So salam. Kita salam kawan-kawan. Sebab tu korang tengok saya tak ada buat cerita pasal orang, tak ada guys. Apa saya buat ni semua adalah benda-benda yang bersifat general. Saya tak pernah buat video cakap pasal individu, ulas tentang sifat individu, tak ada. Okay? Surah Toha ayat 124. Waman a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, nescaya kehidupannya sempit. Maksudnya Quran, zikr. Jadi kadang-kadang saya pun tak perasan lah dulu kan, saya pun lalai. So kadang kita ingat untuk kita melapangkan hidup kita ni, kita ingat kita kena kerja keras dulu kan. Saya pun ingat macam tu. So sehinggalah bila saya baca dan faham Quran, so saya mula faham lain. So untuk keluar daripada sempit ni maksudnya kalau orang tu dia kaya kan, dia banyak duit. Tapi apabila dia jauh daripada Quran, waman a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, tak baca, tak faham, tak amalkan, dia confirm sempit. So kalau dia banyak duit, dia akan ada 1001 hara dalam hidup dia. Sempit itu maksud sempit. Kalau dia tak banyak duit pun sama hati dia. Faham tak? Dia punya rasa hati, emotion dia punya spiritual.
Faham? Sebab tu kita tak boleh pisahkan. Agama mesti always depan sekali. Walaupun liar, namun jinak. Nakal, tapi mesti mau ada akal. Kita ada batasan. Saya pun nakal juga. Saya bukan cakap saya baik. Okay? Tapi kita ada batasan tu. Okay, kepada ni yang tanya tadi lah. Lepas tu jaga makan. Physical activity, kembali kepada agama, start dengan baca dan faham Quran. Lepas tu jaga makan. Sebab hari ni in this modern world, makanan yang kita makan hari ni, korang setuju tak guys? Sebenarnya untuk dapat 100% clean tu sebenarnya susah. Siapa setuju, tak setuju. Saya tak nafikan. Sebab kalau kita makan ayam yang kita rebus sekalipun, tapi ayam tu dia dah inject. Betul tak? So nak tak nak untuk dapat 100% clean tu, okay, macam ikan kan. Ikan untuk sampai atas pinggan kita, itu bukan 3 hari guys. Kan nelayan pergi berminggu-minggu sampai darat, nak supply apa semua, sampai kat kita tak tahu apa benda untuk bagi kekal, tahan apa semua. So untuk 100% clean tu hampir dah mustahil in this modern world. Jadi apa kita boleh buat? Kita cuba sedaya upaya sekurang yang mungkin. Ayam kampung kalau yang diorang jual pun sama je tuan. Kita cuba sedaya upaya semampu yang mungkin. Macam nak keluar model savory. Abun. Sabar bun. Sabar. Perjumpaan secret group lagi ke? Saya tak dapat join. Ada tuan. Ada geng secret group sini? Geng secret group ada ke? Siapa geng secret group? Korang rasa bulan puasa kita nak ada sesi ke? Tapi malam lah. Mau ada sesi ke? Perjumpaan bulan Ramadan. Kalau buat pun, sebab saya ingat tak nak buat dah habis Ramadan kan. Kalau buat pun mungkin malam, hujung minggu, moreh lah. Okay lah kot. Settle apa, solat apa, tarawih apa semua, lepak bidas. Tapi hujung minggu lah. Tak ada masa tuan. Tak apa tuan. No problem. Buka puasa sekali tak ya? Buka puasa berat sikit lah. Umit lah nanti. Kan? Kat sini, kat Facebook ni, siapa kawan-kawan lelaki yang belum masuk secret group? Ada yang tak tahu. Saya ada macam ni. Saya ada buat satu gerakan bawah tanah. Sebab kalau kita tengok, benda-benda perbincangan tentang lelaki ni, dia tak banyak lah kat luar sana kan. Kalau pasal wanita banyak. Tapi bukanlah sebab saya paling pandai ke, paling berpengalaman, tak. Sebab saya, alhamdulillah, saya telah capai banyak perkara yang diingini oleh kebanyakan lelaki walaupun saya masih muda. Dari segi financial, dari segi career, keluarga, dari segi physical, dari segi mental, knowledge. So, saya yakin lelaki pun kena ada session. Okay, saya percaya macam ni tau. Once in a while, lelaki memang kena lepak dengan segerombolan lelaki, exchange the masculine energy. Selain daripada sambil-sambil tu sharing knowledge, experience masing-masing. Apa yang kita boleh belajar daripada hidup orang lain. Saya nampak macam tu. So sebab tu saya buat secret group ni. So secret group ni ada yang kerja makan gaji ada yang meniaga, student pun ada, yang cuti pun ada, yang dah bersara, muda pun ada. Okay, so semua lelaki group ni. Jadi kalau sesiapa yang rasa yang nak tambah ataupun nak melebarkan kenalan, nak tambah circle ataupun dia macam ni, katakanlah korang selalu lepak dengan kawan-kawan korang yang rambut flat top, isap pun rokok kat kedai Aceh yang seludup, lepas tu hidup pun banyak komplain. So bila korang rasa senak sangat tengok environment korang ni tak ada growth,
Dan korang tak tahu kat mana nak cari geng-geng lelaki yang positif, yang selalu cakap pasal benda-benda membangunkan hidup, secret group yang saya buat ni adalah salah satu platform yang korang boleh jadikan tempat untuk melebarkan kenalan. Okay? Ada research Ahmadi agama baru lain macam ilmunya. Na'udzubillah. So, kena hati-hatilah kawan-kawan. Agama Islam tidak ada cawangan kawan-kawan. Okay, semua kawan-kawan saya ingatkan di akhir zaman ni, takut sebab tu kita kena sentiasa kita kembali kepada asas je, Quran, sunnah Nabi SAW, insya-Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan saya pandai lah, tapi saya yakin semua orang tahu yang dia standard dia. Sesiapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, nescaya tidak akan sesat selama-lamanya. So macam tu jaga. Okay, kepada kawan-kawan kat Facebook yang belum join secret group dan dekat TikTok boleh tekan link kat profile. Yang dekat Facebook boleh, sekejap saya akan letak link, ataupun korang tengoklah dekat saya punya posting-posting sebelum ni ada. Tapi dia kena bayar lah. Bayar dia RM99.50 sekali bayar sehingga tiupan sangkakala. Sekali bayar je. Bukan setiap hari. Dan dalam tu saya ada konten yang dah sedia ada. Lepas tu akan berterusan tambah konten dalam tu. Dan setiap bulan kita ada perjumpaan. Dan macam yang terbaru ni, kepada yang datang hari tu, saya bawa, bukan saya je, saya bawa hari tu, saya bawa Dr. untuk membincangkan tentang testosteron lelaki. Cara menguruskan kepala takuk. Tak ada kan? Mana ada orang bincang? Dan Dr. bagi tahu hari ni umur 30 dah start datang ada masalah dengan kepala takuk tak berfungsi. So yang ini kita nak belajar macam mana nak jaga diri kita sebagai lelaki. Saya bawa Dr. Lepas tu saya bawa sahabat kita yang berjaya menggunakan platform media sosial di zaman moden. Kawan kita yang berjaya menggunakan TikTok Shop tanpa ada sewa, buat sale 300,000, 400,000, jadi affiliate. Jual produk orang Saya bawa dia. Kalau kat luar orang dia nak ajar orang, dia charge ikut urut. Tapi saya bawa dia guna saya punya networking untuk share dengan kawan-kawan. Lepas tu nampak siapa hari tu tak kenal dia sekarang dah kawan dengan dia. So ini antara kenapa pentingnya melebarkan networking. Dan saya akan bawa saya punya networking, orang-orang yang saya kenal, yang ada kebolehan, ada skill, ada experience untuk kongsi dengan kita. Amir Tafakul. Razali dah masuk secret group ke? Ada turun Sabah Roger. InsyaAllah. Okay, ada soalan? Macam nak masuk? Tekan link kat profile. Okay, saya nak ajar skill sikit boleh? Saya share sikit lah. Sebab mungkin ada orang tak tahu. Dia macam ni guys, kawan-kawan. Kadang bila kita main media sosial, saya mendorong korang, kawan-kawan, sambil-sambil korang guna media sosial ni, okay, jangan guna membabi buta. Saya dorong korang kena cuba belajar juga macam mana sambil-sambil guna media sosial ni aku boleh generate income. Saya dorong korang. Sebenarnya kalau sesiapa yang faham dan guna betul-betul media sosial ni, dia boleh tambah income walaupun tidak melibatkan kerja hakiki dan tak ganggu aktiviti masa dengan keluarga bila balik kerja sebenarnya. Zaman saya tak ada tau. Zaman saya kerja makan gaji. Saya trade masa. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Zaman saya, siapa yang sama zaman dia ingat Waktu tu tak ada Grab, tak ada Food Panda, e-hailing apa semua tak ada. Untuk kita tambah income, kita kena trade masa lagi. Ingat tak?
kita kena kerja part time kat stesen minyak, dekat mana-mana restoran F&B, kita kira ikut jam, sejam RM3.50, faham? Kau bayangkan betapa kerasnya hidup waktu tu. Kau punya income hakiki dah terhad sebab kita trade masa, terhad. Untuk buat side hustle pun benda-benda yang terhad juga. Betapa kerasnya hidup. Tapi hari ni ya, alhamdulillah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, guys. Allah telah memberikan ilham kebijaksanaan kepada manusia untuk manusia cipta internet, teknologi dan media sosial ni, kawan-kawan semua. Macam apa yang sahabat kita cerita itu, Syafi'i, siapa datang perjumpaan kan, dengan hanya menggunakan TikTok ni sambil-sambil kat rumah. Sebab saya yakin untuk orang kerja, dia bukan nak duit berjuta-juta pun. Dia dapat extra 1,000 dah okey dah. Betul tak kawan-kawan siapa yang kerja? Kan? Korang bukan nak juta-juta pun. Dapat extra 1,000, 2,000 pun rasa bernapas dah. So saya sangat dorong korang explore benda-benda yang melibatkan media sosial, kawan-kawan. Sebab saya bagi tahu benda yang saya dah buat dan saya nampak dia semua orang boleh buat, sebab dia tak perlukan bakat pun sebenarnya. Media sosial ni tak perlukan bakat, tak perlu nampak wajah kita, tak perlu kita nampak diri kita, kehidupan peribadi, tak perlu. Sebab dia orang, korang kena faham. Itu saya cakap. Macam saya tak sama macam orang lain. Ada orang dia ajar, untuk kau bangunkan platform media sosial ni, kau kena buat personal branding. So saya tak setuju dengan metodologi yang jenis itu, sebab saya yakin setiap manusia ni mempunyai kebolehan dan kemampuan yang berbeza. Tak semua orang boleh buat personal branding, dan tak semua orang suka wajah dia terpamer ataupun dipamerkan kalau rekod video dan sebagainya. So kalau bila dia orang bagi tahu kena buat personal branding as individu, so kalau orang tu kan dia nak try buat guna online, dia akan back off, dia akan tak jadi. Kesian tau. Sebab sebenarnya tak payah, bukan personal branding, sebenarnya kena develop kita punya personal channel, personal account. Kita buka account, kalau dekat Facebook, dekat page, kalau dekat TikTok, dekat account TikTok, dan kita develop kita punya crowd. Dan channel kita tu bukan kena develop diri kita siapa. Kau faham? Okay, siapa yang dah dapatkan saya punya e-book tu, ada apa-apa nak tanya tak? Korang dah start ke? Yang pasal buat konten tu, korang dah start? Ada apa masalah tak? Itu je yang saya buat. 3 muka surat, itu je saya buat. Alhamdulillah, saya kalau dekat Facebook ni monetize, guys. So, saya rasa rugi, orang ramai tak explore lagi. Abang, cukuplah tu bang. Mari kita kumpul amal kita masuk maghrib. Ya. Baik, dek. Tip jaga hati isteri. Mana kita pergi lepak dengan kawan-kawan dalam masa sama, wife duduk rumah dengan anak-anak, kita perlu juga jaga hati isteri. Yelah, kadang-kadang dia orang tertekan duduk rumah dengan anak-anak kecil. Allahuakbar. Izul, bagus awak ni. Ni selalu kita cerita dalam secret group kan. Izul dah masuk secret group pun, nanti masuk Azul. Sebenarnya dia ada cara dia, Zul. Saya faham. Sebab saya pun lelaki. Saya dah ada keluarga. Sebab siapa tak manage benda-benda ni, dia akan jadi konflik. Betul? Saya setuju tak? Betul lah, isteri duduk rumah. Kalau rumah tu luas apa selesa, best lah. Kena pula duduk rumah sempit. Anak-anak pula ramai. It's very stressful. Hari-hari menghadap. Man. So, dia ada cara dia. Okay? Ada cara dia. Nak belajar ke? Tapi itulah korang masuk secret group, korang tak nak. Mahal lah. Ni RM9, RM90 lah, apalah.
Kalau lah korang kawan dengan Z Walter,